السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Selawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, 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 kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, kelapangan masa, kesihatan tubuh badan. Semua ni nikmat dari Allah Azza wa Jalla ke atas kita. Maka saya peringatkan diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, agar kita menggunakan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dari sudut masa, kesihatan, harta dan seumpama dengannya, ke arah apa yang Allah Ta'ala redha dan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung lagi syarahan kita ataupun terjemahan kita terhadap zikir pagi dan juga petang. Semalam kita baca tentang dua zikir yang istimewa, minta kesejahteraan pada tubuh badan, penglihatan, pendengaran, minta perlindungan daripada kufur dan kefakiran, dan minta penjagaan Allah Azza wa Jalla pada 6 dimensi. Zikir 6 dimensi semalam. Hari ini kita juga ataupun kita sambung lagi tentang zikir perlindungan juga daripada segala kemudaratan, sama ada mudarat itu di langit ataupun di bumi. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi, dan tidak ada yang boleh mengalahkannya andai Allah Azza wa Jalla berkehendak kepada sesuatu. Zikir yang kita maksudkan ialah, kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Baik. Zikir ni kita baca 3 kali. Nak baca 3 kali pun pendek je bodoh. Kita baca sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baik. Maksud dia Bismillahilladzi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak ada bahaya atas namanya, syai'un fil ardi, sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, wa huwas sami'ul alim. Jadi dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang memberikan mudarat atas namanya. Kalau kita letak atas nama Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada satu pun yang boleh mengalahkan dia, sama ada kemudaratan itu di langit ataupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Faedah kepada zikir ni, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. Hadis ni atau zikir ni diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, Kata di dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Uthman bin Affan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim 3 marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, wa man qalaha hina yusbihu 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca zikir ni 3 kali di waktu petang, tidak akan menimpanya bala yang mengejut sehinggalah pada waktu pagi. Siapa yang baca waktu pagi 3 kali, tidak akan ditimpa bala yang mengejut sehinggalah waktu dia petang. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang lain, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawmin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat lam yadurruhu syai'. Siapa yang kata zikir ni 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, dia tidak akan ditimpa kemudaratan oleh sesuatu pun. Ini zikir yang besar. Batu kata dia kata oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, sewajibnya atau sepatutnya semua orang Islam baca zikir ni, hafal doa. Hafal doa. Bukan sekadar waktu kita kata
Sekarang ni pagi pun baca, petang pun baca, dan zikir ni juga boleh dibaca pada tempat-tempat yang kita kita tak biasa pergi. Kita tak biasa pergi tempat asing, maka kita boleh baca sampai ke satu tempat yang asing, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yani kita minta dengan nama Allah dari atau kesejahteraan daripada segala kemudaratan yang ada di tempat tersebut. Saya ingat waktu jalan dengan Dr. Abdul Basit, waktu nak masuk hotel pun masa kita pun tak tahu siapa duduk sebelum ni, apa yang ada di situ. Kita baca bismillah, nak masuk bilik tempat kita asing. Sama juga kalau kita lagi masuk hutan ke sebagainya, maka kita juga boleh baca zikir ni. Sebab tu kata Syekh Abdul Razak, sewajibnya atau sepatutnya yang bagi seorang muslim hafal doa ni. Hafal doa ni. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Hadza khabarun sahih wa qaulun sadiqun alimnahu dalilahu dalilan wa tajribatan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, zikir ni datang dengan khabar yang sahih, dan dia juga satu perkataan yang betul, benar. Yang kami tahu dalilan wa tajribatan, dari sudut dalilnya dan dari sudut tajribah. Tajribah ni apa dia? Tajribah ni secara praktikalnya begitu juga kami boleh rasa. Kata Al-Imam Qurtubi, sejak aku baca atau sejak aku dengar dan aku amalkan zikir ni, kata Al-Imam Al-Qurtubi, tidaklah menimpaku satu pun kemudaratan selama aku baca, sehinggalah satu hari aku terlupa, maka aku sengat oleh kala jengking di Madinah pada waktu malam. Aku pun terfikir, rupa-rupanya aku terlupa baca doa tu pada hari tersebut. Mana dia kata apa? Perkara ni mujarab, tajribah. Jadi sebalik dari kalau kita nak ambil zikir, ambillah zikir yang seumpama ini, kerana dia merupakan zikir yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek je dia, tapi besar makna dia dan besar perlindungan dia. Baik, kita pergi kepada satu lagi zikir. Zikir yang seterusnya, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sekali lagi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Slow. Sekali lagi, pendek je ni.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni atau zikir ni juga salah satu daripada zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana faedah dia, barang siapa yang mengucapkan zikir ni sebanyak 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, maka pantas, layak baginya mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Dalam hadis lafaz dia, dalam lafaz maknanya hadis secara lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, okay, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, okay, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang ni datang dari Thauban radhiyallahu anhu, sebut layak atau pantas baginya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Wajib baginya masuk syurga. Ini juga antara zikir yang utama yang patut kita baca setiap pagi dan juga petang. Tujuan dia, makna dia, kita menyatakan keredaan dengan atau keredaan kita atau kerelaan kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Maksud raditu billahi rabba, maksud raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku juga redha Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Baik, pendek ni, tapi makna dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, okey, makna dia sangat besar. Sehingga Ibnul Qayyim mensyarahkan hadis ni. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasai kemanisan iman siapa yang redha Allah sebagai Tuhan dia, Islam sebagai agama dia, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul dia. Siapa yang redha dalam hati dia dengan 3 benda ni, dia akan merasakan kemanisan iman. Itu berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ibnul Qayyim, hadis ni tempat kembalinya ketinggian agama.
Makna seorang tu kalau dia nak tinggi kedudukan beragama dia, bergantung kepada redha dia terhadap tiga benda. Tiga perkara ni. Redha terhadap tiga perkara ini. Apa dia tiga perkara? Redha Allah sebagai Tuhan dia, redha Islam sebagai agama dia, dan dia redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dia. Baik. Makna redha yang sebenar ni lagu mana pula? Semua orang boleh kata, apa dia agama kamu? Islam. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad. Semua orang boleh sebut. Tapi kata Ibnul Qayyim, hadis ni atau zikir ni menunjukkan tahap ketinggian agama. Seorang tu betapa besar darjat redha dia terhadap Allah, redha dia terhadap Islam, redha dia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menentukan ketinggian kedudukan dia dalam kemanisan iman. Jadi yang kita nak faham dan kita nak bahaskan di sini ialah apa makna redha di sini. Apa makna redha dengan Allah sebagai Tuhan? Apa makna redha dengan Islam sebagai agama? Dan apa makna redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nombor satu, redha dengan Allah sebagai Tuhan. Orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhan dia, lalu dia tidak berhajat kepada selain Allah sebagai Tuhan dia. Maknanya dia berlepas diri daripada segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Makna dia juga dia hanya menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya juga dia redha dengan ketuhanan Allah pada sudut takdir, pada sudut tawakal, pada sudut minta pertolongan, pada sudut pergantungan, dan dia redha apa saja yang Allah tentukan ke atas dirinya. Maka redha kepada Allah, pertama redha pada apa yang Allah perintahkan, dan redha kepada Allah pada apa yang Allah tentukan. Kita dengan Allah ni ada dua benda. Satu, apa yang Allah Ta'ala perintah, kita kena buat. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, kita terima. Ada beza tak dua tu? Satu, redha dengan syariat Allah, redha dengan perintah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan, kita redha. Allah suruh buat macam ni, kita buat sebagaimana Allah Ta'ala suruh. Okay? Yang kedua, redha pada apa yang Allah takdirkan. Ada tak seorang hamba tiba-tiba satu hari dia tak puas hati dengan Allah? Apalah, kenapalah Allah jadikan aku fakir, contoh. Tak boleh orang Islam dia tak puas hati dengan takdir Allah. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita, kita kena kata sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Time kita senang, kita puji Allah. Time kita susah pun kita puji Allah. Pasal apa? Pasal Allah itu berhak dipuji pada senang dan juga susah. Bila senang kita syukur dapat pahala, bila susah kita sabar pun dapat pahala.
Ni orang yang redha dengan takdir Allah. Redha pada apa yang Allah perintahkan dan redha pada apa yang Allah takdirkan. Dan kita tidak berhajat kepada selain Allah dari sudut ketuhanan. Semalam kita bincang bab zikir, minta penjagaan dari Allah dalam 6 dimensi. Dan kita juga nyatakan semalam bahawa antara kelebihan zikir mengikut panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita benar dari sudut tauhid dan kita tidak minta kepada selain Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minta kepada selain Allah ni maknanya dalam urusan-urusan yang menyaingi Allah Ta'ala. Yang menyaingi, yakni menyaingi, bersaing dengan Allah. Adapun minta tolong dengan makhluk dalam soal yang makhluk tu mampu untuk beri kepada kita. Tiba-tiba kita suruh, boleh tak nak minta tolong hari ni hantar aku ke airport, contoh. Itu tak jadi masalah sebab orang tu memang boleh bawa kereta hantar kita ke airport. Tak ada masalah dalam bab tu. Boleh tak aku minta tolong hari ni, aku sakit, tolong hantar ke hospital. Tak ada masalah. Nak tolong pergi beli barang, tolong letak jalan, tolong dari sudut kapasiti pertolongan manusia. Yang tu tak ada masalah. Yang mana menafikan tauhid ialah minta tolong dalam urusan yang menyaingi Allah Ta'ala. Sebagai contoh, duduk seorang-seorang dalam kegelapan malam, tak ada orang di kiri kanan, tiba-tiba dia seru nama selain Allah yang sepatutnya pada waktu tu dia minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya minta pertolongan kepada selain Allah. Kalau tiba-tiba dia bangun tengah malam sebut, wahai Tok Syekh, guruku fulan bin fulan, aku minta dengan kemuliaanmu, semoga Allah Ta'ala bantu aku. Mintalah wahai guru kepada Allah gini-gini. Sebut nama Tok Syekh dia dalam secara ghaib. Yang tu satu bentuk permintaan yang menyaingi ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang yang redha Allah sebagai Tuhan dia tak akan buat perkara-perkara sebegitu. Apa pun dalam kehidupan dia, kalau bab ketuhanan, dia redha Allah sebagai Tuhan. Itu makna redha. Wa bil islami dina, redha Islam sebagai agama. Apa dia pula redha Islam sebagai agama? Yakni dia tidak berhajat kepada bentuk ataupun ritual-ritual selain daripada agama Islam. Itulah ni ajaibnya, seolah-olah kita tak puas dengan ritual dan upacara agama kita. Mari upacara agama lain kita pun nak buat juga. Perayaan orang kita pun kata patut gongsi facai, kita pun jadi gongsi raya. Kita nak raya juga dengan perayaan dia. Mari Christmas, kita pun mari sambut juga Christmas. Mari Taipusam, pakai juga sari. Pakai sari tak apalah pakaian dia, tapi kalau siapa pergi ke kuil dia, pergi ke Batu Kif juga, apa kita tak redha Islam sebagai agama kita? Sebut mudah, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tapi yang hakikat sebenarnya, setinggi mana tahap redha kita Islam sebagai agama kita. Islam kata macam ni, aku patuh. Kalau Islam kata macam ni, aku redha. Aku tidak berhajat kepada redha ataupun kepada ritual atau amalan beragama selain daripada agama Islam.
Itu makna redha kepada Islam sebagai agama. Dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ialah yatadammanu kamal al-inqiyad lahu wat taslim al-mutlaqa ilaihi. Redha nabi sebagai rasul merangkumi kesempurnaan patuh kepada nabi. Kalau Nabi itu sebagai Rasul, maknanya aku akan patuh sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak dia suruh aku buat, apa hak dia larang aku tinggal, dan aku hanya berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk selain daripada Nabi, petunjuk selain daripada Nabi kita tinggalkan. Itu makna redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Mutaakhir ni banyak orang kadang-kadang dia buat dulu baru dia tanya dalil. Kadang-kadang kita ni ada orang dia tanya dulu petunjuk. Lepas tu bila dia dapat petunjuk baru dia ikut petunjuk. Okey? Itu satu sifat orang. Sifat yang kedua, dia buat dulu kemudian baru dia tanya, betul ke tidak aku buat? Rasa tak? Hak mana betul antara dua? Okey? Sehingga yang kedua ni dia kata selama tidak ada hadis dalil yang melarang perbuatan ini, maka dia boleh dilakukan. Saya bagi contoh pada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita ni dalam menyusuri satu jalan, kita tengok signboard dulu ke kita terjah masuk dulu? Sebagai contoh, kita nak pergi ke Kedah, kita cari signboard Kedah ke, ataupun kita masuk je mana-mana jalan selama tak ada logo no entry, kita Kedah je masuk. Nampak tak beza? Yang pertama, orang pertama dia cari mana signboard hak nak pergi Kedah. Ni jalan lagi Kedah, dia pun ikut je jalan tu. Golongan pertama. Golongan yang kedua, dia bantai Kedah je mana-mana jalan, tak tengok dah signboard. Yang penting tak ada signboard no entry. Antara dua orang ni, dari sudut analogi mudah kita faham, hak mana akan sampai ke Kedah? Hak ikut signboard. Hak no entry ni tak tahu dia ikut mana, jalan Kuantan ke, jalan Kedah ke, jalan Johor ke, dia masuk Kedah je selama tak ada jalan no sadat signboard no entry. Begitulah kita dalam jalan agama. Jalan agama ni kita kena tanya petunjuk dulu. Ni nak buat lagu mana ni? Lepas kita tahu hukum, baru kita buat. Berapa ramai orang dia buat dulu baru dia tanya hukum. Lepas tu baru dia tahu, sebenarnya tak boleh buat lagu ni. Tapi saya buat dah, Ustaz. Bila kita kata kita redha Nabi sebagai Rasul, maknanya kita tidak mendahului Nabi dalam urusan agama kita. Dalam urusan agama kita, kita redha Nabi itu sebagai Rasul kita. Yakni dia sebagai penunjuk jalan kepada kita yang menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi suruh kita taat dan kita laksanakan, apa yang Nabi tinggal kita tinggalkan,
dan apa yang Nabi tak buat atau Nabi tak kata apa, kita pun tak berani nak kata apa. Kenapa? Kerana sikap kita redha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Okey? Fala yatalaqqal huda illa min mawaqi'i kalimatihi wa la yuhakimu illa ilaihi wa la yahkumu alaihi ghairuhu wa la yarda bihukmi ghairihi albattah wa la fi syai'in min asma'ir rabbi wa sifatihi wa af'alihi ولا شيء في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه ولا لا يرضى في ذلك بحكم غيره. Panjang. Dia kata apa? Redha terhadap Nabi sebagai Rasul ni, lalu dia tidak mencari petunjuk melainkan dari kalam, daripada kalimah-kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berhukum melainkan apa yang dihukumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berkata sesuatu dalam agama melainkan dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam urusan berkaitan dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah, dan dia tidak berkata tentang tahap-tahap keimanan, maqam-maqam iman, melainkan pada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada kadang-kadang orang mendakwa tahap keimanan, tahap kewalian. Bagi contoh, jadi wali, buat macam ni, macam ni, macam ni, jadi kedudukan dia tinggi macam ni, macam ni, macam ni. Siapa yang nak bagi kepada kita label, title tu? Fulan wali, contoh. Siapa yang anugerahkan dia title, pangkat wali tu? Kita sebenarnya dalam agama ni, kita tak berani nak kata orang ni wali, atau dia nak mengaku diri dia wali. Pasal apa? Siapa yang boleh bagi title tu semudah-mudah? Tak boleh. Apatah lagi tiba-tiba dia letak title tersebut, amalan-amalan yang menyampaikan kepada title tersebut tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat title wali kena bertapa di atas bukit selama 40 hari bagi contoh. Nabi tak pernah ajar apa macam tu. Macam mana dia boleh kata seorang mencapai tahap keimanan tertentu dengan amalan tertentu yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu menunjukkan dia ada kepada redha dia dalam bab petunjuk, bukan sepenuhnya kepada Nabi. Dia ada redha terhadap yang lain selain daripada Nabi. Sebab Nabi tak ajar pun begitu, tapi dia redha terhadap dirinya kefahaman begitu, perkataan itu. Sebaliknya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kita hanya redha dalam bab agama apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak sampai tahap redha tu payah. Sebut redha ni mudah. Nak sampai tahap redha terhadap Allah sebagai Tuhan, redha terhadap Islam sebagai agama, redha terhadap Nabi sebagai Rasul, satu kalimah je, redha. Hak nak sampai kepada darjat redha ni hak payah. Sebut bolehlah ke? Sebut, semua orang boleh sebut. Tapi yang membuktikan tahap redha kita terhadap tiga perkara ni ialah amalan-amalan kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang benar perkataan kita dengan perbuatan kita.
Bila kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka kita membuktikan darjat redha yang sebenar terhadap tiga perkara ini. Ni payah tuan-tuan, jauh lagi perjalanan nak sampai ke tahap redha tu. Allah ni macam mana orang panggil tahap sabar. Sabar nak sampai ke tahap redha, tinggi tuan-tuan. Sabar pertama ni tahap sabar, orang panggil sabar tahan. Sabar je lah. Sabar yang kedua, sabar dalam mengharapkan pahala. Apa yang berlaku, sabar, insya-Allah Allah bagi pahala. Tahap paling tinggi sekali ialah redha dengan takdir. Tu payah nak sampai. Seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia ni di akhir hayat dia buta. Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun rasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang mustajab doa. Dia akhir hayat dia buta, padahal dia memiliki doa mustajab. Maka adalah beberapa orang tabi'in, orang yang tak pernah jumpa Nabi ni, boleh jumpa sahabat ni pun benda hebat dah. Tiba-tiba jumpa pula sahabat yang memiliki doa yang mustajab. Maka pakak mari minta doa. Wahai Sa'ad, tolong doakan kami. Wahai Sa'ad, tolong doakan kami. Dia pula tanya apa hajat kamu, dia doakan. Orang yang mustajab doa. Tiba-tiba ada orang tanya, wahai Sa'ad, kalau kamu ni ada doa yang mustajab, kenapa kamu tak minta kepada Allah supaya Allah kembalikan penglihatan kamu? Kenapa kamu tak minta dengan Allah supaya kamu boleh melihat semula? Jawapan dia apa? Qada'ullahi alayya ahabbu ilayya min basari. Apa yang Allah tentukan atas diriku lebih aku suka daripada penglihatanku. Maknanya Allah bagi sakit itu aku suka, kerana itulah ketetapan Allah ke atasku. Ini dia panggil tahap redha. Gapo saja berlaku terhadap diri kita, kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau Allah yang kata macam tu, aku redha. Sebagai contoh yang kedua, cerita Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu semua Siti Hajar ni kena tinggal kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anak dia yang masih kecil di satu tanah gersang, tak ada air, tak ada pokok, tak ada orang. Betul tak? Semua kita tahu cerita ni. Cuma hak jarang kita dengar ialah di saat Nabi Ibrahim alaihi salam tinggalkan Hajar dengan Ismail. Nabi Ismail masa tu yang masih kecil, Nabi Ibrahim berpaling daripada Hajar dan berjalan pergi meninggalkan dia. Saat dia paling tinggal tu, Siti Hajar apa keadaan dia? Kalau kita kena tinggal di tengah-tengah tanah gersang, tak ada air, tak ada pokok, tak ada orang, apa jadi? Si isteri pula, suami dia tinggal macam tu. Kalau tinggal tengah-tengah shopping komplek, tak apa. Ni kredit ke abang, awak duduk sini seminggu tak keluar pun tak apa. Ada shopping mall, kedai ada, makan ada, food court ada. Dia kata lagi relax. Kad kredit pula unlimited, pakai nak banyak mana. Ni tak tinggal tengah-tengah ni, tengah-tengah kawasan tandus. Kalau duduk pak kita, orang tu kata apa?
kenapa abang tinggal saya? Dia punya syarahan dia tu setengah jam tak cukup. Kalau buat gitulah. Tapi Hajar ni dia tanya satu soalan. Soalan dia terhadap Nabi Ibrahim. Tahu apa soalan dia? Allahu amaraka bih. Apakah Allah perintahkan kamu buat macam ni? Hajar dia tanya suami dia Ibrahim, Allah ke suruh tinggalkan kamu? Nabi Ibrahim kata apa? Ya. Hajar kata apa? Hajar kata apa? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau Allah yang perintahkan, Allah tidak akan sia-siakan kami. Nabi Ibrahim pergi. Hajar stay dalam keredaan dia terhadap Allah. Nabi Ibrahim tinggal tu, dia tanya satu soalan, Allah dah suruh buat ni? Nabi Ibrahim kata, Allah suruh. Dia kata, kalau Allah suruh, Allah tidak akan sia-siakan kami. Redha. Ni tahap dia. Bukan sekadar mulut je kita redha. Bila Allah Ta'ala uji kita, kita mulalah tak puas hati gitu, tak puas hati begini gitu. Perkataan redha ni mudah sebut di mulut, tapi nilai sebenar duduk dalamnya. Kita redha Allah sebagai Tuhan. Apa saja Allah bagi kat kita, muka kita ke, anggota kita ke, warna kulit kita ke. Berapa banyak hari ni orang yang tak puas hati terhadap ciptaan Allah, terhadap dirinya sendiri. Bulu mata pendeknya pakai maskara biar jadi panjang. Tak redha takdir Allah pada kamu. Bulu kening yang ada dah comel tu, dia cukur lagi biar kalah ini. Tak redha terhadap ciptaan Allah, terhadap dirimu. Dan macam-macam kita tak puas hati. Hak Allah Ta'ala buat cantik, kita ubah lagi kejadian Allah. Hak gelap nak jadi putih, semua nak jadi putih berlaku. Buat pembedahan plastik, itu pada sifat tubuh badan. Mana redha kita terhadap Allah? Tiba-tiba Allah jodohkan kita dengan seseorang, kita pun tak puas hati, seumur hidup tak puas hati. Kenapalah dia jadi suami aku? Isteri suami pula kata, apa hal, kenapalah nasib aku dapat bini lagu ni? Kalau itu takdir Allah, itulah kehendak Allah pada kita. Dapat pula anak gini pula, begini-begini, ada pula anak OKU. Redha. Payah tuan-tuan. Darjat redha ni 1 kalimah je, tapi nak sampai tahap tu, Allah. Rezeki yang Allah bagi kat kita tu pada soal takdir baru. Soal hak redha dengan syariat, redha dengan syariat. Aku cukup lah kalau hak Nabi kata lagu ni, hak ni lah aku nak buat. Redha dengan Nabi. Oh, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Tahap redha tu, siapa boleh sampai tahap redha tu, itulah dia mencapai ketinggian agama. Kata Nabi, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia akan merasai kemanisan iman. Siapa dia? Orang yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi sebagai Rasul. Allah. Jadi mudah-mudahan kita belajar maksud redha yang sebenar. Mudah-mudahan lah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita duk baca zikir ni, Allah melatih, Allah menganugerah dirikan kepada diri kita sifat redha. Sifat redha. Banyak benda lagi kita nak kena redha dalam hidup ni. Banyak benda kita nak kena redha dalam hidup kita ni. Sebab kadang-kadang tanpa sedar kita orang yang kurang redha. Tanpa sedar lah. Tanpa sedar.
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Panjang bab zikir ni, tapi oleh kerana dua ni antara yang pioneer dalam bab zikir pagi petang. Dua ni, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi raditu billahi rabba, 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau boleh hak ni jangan tinggal. Ini pioneer, antara hak paling utama. Kalau kita sebab apa? Utama, fadilat dia besar. Yang kedua, sebab dia pendek, mudah nak hafal. Jadi kalau kita tak hafal hak panjang-panjang, Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar tu panjang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah tu panjang. Kemudian Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatiras samawati panjang. Hak pendek ni 2. Baca 3 kul, baca raditu billahi rabba, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ni antara hak pendek, mudah, ringkas, padat. Jadi kalau hak kita baru nak berjinak-jinak, tak hafal lagi hak panjang, mula dengan hak pendek-pendek ni. Insya-Allah Allah jaga kita, insya-Allah. Ya. Wabil Qur'ani imama. Itu tambahan, tak ada. Dalam riwayat hadis tak ada. Wabil Qur'ani imama tak ada. Saya kalau boleh respon sikit dalam soal menambahkan lafaz-lafaz dalam zikir-zikir ma'thur. Zikir ma'thur ni maknanya zikir yang datang secara riwayat daripada Nabi. Apakah perlu kepada tambahan atau modifikasi? Contohlah, sebagaimana Tuan Haji tanya tadi, dia tambah lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Dengan Quran, aku redha Quran sebagai imam. Sebenarnya sifat tambah zikir Nabi ni menunjukkan kurang redha terhadap hak Nabi aja. Makna kita tak puas hatilah tu. Kalau Nabi ajar 3 tu, kita tambah jadi 4, mana sifat redha tu? Nampak tak? Jadi tambahan tu tidak datang pada lafaz-lafaz hadis yang masyhur ataupun yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan. Setakat yang saya tengok dalam riwayat-riwayat yang ada ni tak ada. Kalau ada sungguh, kena dia datangkan dengan riwayat hadis. Tapi kalau dia saja-saja tokok tambah, maka kita kata dia belum sampai tahap redha tu. Tahap redha tu. Kadang-kadang kita rasa macam sikit lah hak Nabi ajar, kita nak baca panjang, kita rasa gitu. Padahal hak sikit tu, kalau Nabi kata macam tu, di situlah terletaknya redha kita. Di situlah terletaknya redha kita. Banyak orang saya dengar apa kadang-kadang, Allahumma salli ala Muhammad, lupa dah apa. Dia kadang-kadang ada orang ni hak Nabi ajar gitu, dia tambah, dia modify sikit, dia jadi cantik jadi sebenarnya kita kalau betul redha kepada Nabi, kita berpada dengan hak Nabi. Pasal apa? Pada kita walaupun pendek, tapi dia telah keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca persis sebagaimana Nabi baca, itulah yang memberikan kepuasan dalam hati kita, insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Kita sambung esok pula. Bab zikir ni menarik juga kita baca walaupun pendek, tapi untuk amalan harian kita bacalah insya-Allah. Tak cukup rupanya 3 siri. Ingat kau boleh selesai 2-3 siri apa pun. Ada lagi sikit, insya-Allah kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tak datang saya semalam. Ada urusan kat airport malam ni, insya-Allah lah. Malam ni ada sekali lagi kan. Malam ni ada insya-Allah.